Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama General Angus John Campbell, AODSC Chief of the Defence Force, Australia Defence Force. Negara Brunei Darussalam dan Australia mempunyai sejarah kerjasama pertahanan yang teguh dan terjalin lama yang disokong oleh kerjasama pertahanan dua hala yang komprehensif, merangkumi lawatan, pertukaran profesional, eksersis, latihan dan kursus. Menyertai Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, Wing Commander Matthew Zeri, Penasihat Pertahanan Australia ke negara Brunei Darussalam, Warrant Officer Ken Robertson, Senior Enlisted Advisor to Chief of the Defence Force Australia, dan Mr. David Bolton, Director Malaysia, the Philippines and Brunei International Policy Division, Department of Defence Australia. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama General Angus John Campbell, AODSC. Tuan Yang Terutama General Angus Campbell dan rombongan berada di negara ini bagi lawatan rasmi selama 2 hari. Juga petang kemarin, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 15 Januari 2019. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhana. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri kemarin berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Tuan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 15 Januari 2019. Majlis menghadap berlangsung di Kaushar Al-Mizan. Dulian Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al Muhana. Dua belas pelajar yang menerima penganugerahan beasiswa Kementerian Hal Ehwal Agama sesi akademik 2023-2024 bagi mengikuti pengajian di dalam dan luar negara kemarin diraikan dengan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. 7 pelajar akan meneruskan pengajian di peringkat sarjana muda di beberapa buah institusi pengajian di luar negara, antaranya Republik Arab Mesir, Australia dan Malaysia.
Saya berasa sangat terima kasih kerana mendapat penganugerahan beasiswa di bawah Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya harap akan dapat membagi yang terbaik dalam bidang yang saya ceburi. Harapan saya mudah-mudahan saya dapat menimba ilmu di sana dan juga membagi manfaat kepada agama, bangsa dan negara, khususnya kepada penuntut ilmu agama di Brunei ini, dan secara umumnya juga kepada seluruh masyarakat lah. Negara Brunei Darussalam mempergiat usaha mempelbagaikan 5 sektor utama yang dikenal pasti untuk menyokong perjalanan negara mencapai ekonomi yang dinamik dan mampan menjelang 2035. Walau bagaimanapun, usaha tersebut mestilah mampan dan peka terhadap alam sekitar serta memastikan sebarang kesan iklim diminimumkan. Berucap pada perasmian bengkel konsep kluster sifar pencemaran, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua yang juga pengerusi bersama Majlis Kebangsaan Brunei mengenai perubahan iklim turut menekankan usaha menangani perubahan iklim akan sangat bergantung kepada keupayaan menangani dan mengatasi cabaran sumber institusi, teknikal dan teknologi. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, sebagai sebuah negara kecil, terdapat keperluan untuk menggunakan sepenuhnya kelebihan daya saing menerusi kerjasama, perkongsian dan teknologi. I hope that today's discussion will enable us to identify the collaborative opportunities needed to help us move Brunei towards net zero by 2050 and co-create potential paths that contributes towards Wawasan Brunei 2035, especially its goals of achieving a dynamic and sustainable economy, as well as the Brunei National Climate Change Policy. Bengkel menghimpunkan kumpulan perunding, wakil daripada agensi kerajaan serta pihak industri untuk berbincang dan mengenal pasti peluang ke arah konsep kluster industri sifar pencemaran. Bengkel diadakan kemarin di salah sebuah hotel di Jerodong. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD Alaf mengambil pendekatan holistik mendidik belia dengan mengutamakan pendidikan dan perkembangan peribadi. Kemarin program tersebut meraikan ulang tahun yang ke-10. Sambutannya diadakan di Dewan An-Nawra, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. 83 pelajar Alaf yang mencapai kecemerlangan semasa sesi akademik 2022 menerima anugerah BIBD Alaf Star. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua. Sementara itu, seorang pelajar menerima anugerah khas atas pencapaian dalam menghafaz Al-Quran. Turut diselajurkan penyampaian buku kepada 10 buah sekolah di bawah program BIBD Alaf. Rahsia kejayaan, pertama sekali, of course kita ni mesti berusaha konsisten lah, kita ni punya usaha tu dari awal sampai habis. Minta nasihat daripada guru-guru, minta doakan indong. Dalam BIBD Alaf ni, kalau macam waktu cuti sekolah, dorang adakan macam camping apa untuk macam build our macam keyakinan apa. And then there's one time masuk public speaking lah, and then tu pun macam membagi sedikit sebanyak pengalaman lah, macam bercakap depan orang ramai. Pendidikan, kebudayaan dan keindahan alam sekitar di Kesultanan Oman antara yang disentuh semasa pertandingan menulis esei mengenai Kesultanan Oman dianjurkan oleh Kedutaan Kesultanan Oman di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Fakulti Bahasa Arab Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Pertandingan berakhir dengan majlis penyampaian hadiah kepada para pemenang. Majlis berlangsung di universiti berkenaan.
Muhammad Kafil Ifwan bin Awang Arifin Zainal menjuarai pertandingan tersebut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Irma Said Muhammad Al-Khafiri, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia mempunyai aspirasi untuk menghasilkan rakyat yang siap siaga masa depan dengan membina warga yang berdaya tahan dan bercita-cita tinggi dengan minda pertumbuhan serta etika kerja yang baik dan disiplin yang kokoh. Perkara tersebut dinyatakan semasa majlis pembukaan program Jati Diri di kem latihan program khidmat bakti negara Batu Apoi, Temburong. Dalam ucapan Dr. Haji Azman bin Ahmad Setia Usaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan juga menjelaskan aspirasi tersebut adalah konsisten dengan objektif strategik Kementerian Pendidikan dalam menambah baik kemasukan seluruh sistem dengan memastikan akses pembelajaran yang berkualiti untuk semua pelajar. 269 pelatih daripada pelajar iSkill kohort 4 dan kohort 5 di bawah Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menyertai program Jati Diri selama 90 hari. Program adalah usaha kolaborasi antara Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council IBTE dan bahagian khidmat bakti negara. Program ke Temburong Bisai kembali lagi bagi memeriahkan daerah Temburong sempena musim cuti persekolahan. Program anjuran kerjasama Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Berkenaan diadakan sehingga 3 September di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Program bertujuan memberi peluang kepada pengusaha satu kampung, satu produk, 1K1P menjana pendapatan antara pengisian program, kempen derma darah, sukan ria, jerewara kesihatan buah pinggang untuk semua dan wakaton amal. Orang ramai adalah dialurkan untuk datang berkunjung ke daerah Temburong sempena cuti persekolahan bagi memeriahkan lagi suasana daerah Temburong dan berharap mendapat sokongan penuh daripada semua lapisan masyarakat terutama daripada luar daerah Temburong. Harapan semoga program atau acara seperti ini akan diteruskan lagi untuk memberi peluang kepada kami peniaga-peniaga tempatan untuk berniaga. Sambutannya alhamdulillah menggalakkan juga. Harapan saya kalau ada mungkin event lagi insyaAllah berkemungkinan ada join lagi. Dengan tema mempercepatkan penerimaan digital di Brunei, Forum Ekonomi Digital 2023 anjuran Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi menghimpunkan lebih 100 peserta daripada sektor awam dan swasta. Diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara, forum membincangkan kaedah mempercepat transformasi digital di negara ini. I just wanted to echo the comments that Tuan Haji Musa had made Forum turut membincangkan kemajuan penubuhan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN menjelang 2025 serta menyelaras inisiatif digital negara dengan Pelan Indo Ekonomi Digital 2025 dan Wawasan Brunei 2035. Forum antara lain menekankan kepentingan ekonomi digital sebagai pemacu untuk mencapai ekonomi yang dinamik dan mampan. Bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu-isu berkaitan susu ibu, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong kemarin mengadakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia 2023.
Pengisian acara, ceramah khas dan sesi perkongsian dari salah seorang ibu yang telah berjaya menyusukan anak damit secara eksklusif. Antara yang hadir, Awang Abdul Afiq bin Ahmad Mahmud, pemangku ketua Pegawai Eksekutif Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Juga diadakan penyampaian cenderahati kepada ibu-ibu yang diraikan sempena sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu. Memahami cara hidup orang Brunei dan lawatan ke tempat-tempat bersejarah memberi pengalaman menarik kepada delegasi belia Republik Korea yang berada di negara ini bagi program pertukaran belia antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea. Kemarin program diteruskan dengan lawatan ke beberapa tempat di Bandar Seri Begawan. Para delegasi mula-mula melawat Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja, galeri-galeri di Muzium Teknologi Melayu di Jalan Kota Batu juga mendapat perhatian delegasi. Delegasi belia Republik Korea berada di negara ini sehingga 7 September menyertai lawatan 9 alumni negara Brunei Darussalam yang telah mengikuti program pertukaran belia di Korea Selatan pada bulan Jun lalu.